Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak. Saya Cikgu Nur Haslindawati binti Nordin daripada SMK Balai Besar Dungun Terengganu. Hari ini kita akan belajar Sains Tingkatan 4 KSSM Bab 6 Sokongan Pergerakan dan Pertumbuhan. SK kita pada kali ini ialah Sokongan Pergerakan dan Pertumbuhan Haiwan. Standard pembelajaran kita pada kali ini ada 7 semuanya. Yang pertama, menjelaskan dengan contoh jenis sokongan pada haiwan, menghubungkaitkan saiz rangka luar dengan pertumbuhan, menghubungkaitkan rangka hidrostatik dengan pergerakan, menghuraikan fungsi rangka dalam bagi haiwan, mencerakinkan sistem rangka manusia, menjalankan eksperimen untuk membandingkan kekuatan tulang padat dan tulang yang berongga. Yang ketujuh, menghubungkaitkan sistem sokongan dengan kestabilan haiwan. Jom jana idea, namakan rangka haiwan di bawah. Rangka yang pertama ini merupakan rangka manusia. Yang kedua ialah rangka katak. Rangka yang ketiga ialah rangka gajah. Dan rangka yang keempat ialah rangka ikan. Okey. Kenapakah cikgu perkenalkan rangka-rangka haiwan ini? Ya, apakah sistem sokongan dalam haiwan? Daripada set induksi sebentar tadi, okey, kita lihat pelbagai jenis gambar rajah rangka. Okey, jadi rangka merupakan sistem sokongan kepada semua jenis haiwan. Terdapat 3 sokongan pada haiwan, 3 jenis sokongan. Yang pertama, rangka dalam. Yang kedua, rangka luar. Dan yang ketiga, rangka hidrostatik. Anak-anak boleh menghafal dengan sikatan DLH, iaitu rangka dalam, luar dan hidrostatik. Video ini menunjukkan beberapa jenis haiwan yang mempunyai rangka dalam seperti burung, katak, ikan dan buaya. Baiklah, apakah rangka dalam? Rangka dalam ialah sejenis sokongan bagi semua vertebrata termasuk manusia. Vertebrata ialah mempunyai tulang belakang. Terbina daripada tulang atau rawang, berperanan untuk menyokong berat badan, melindungi organ dalaman dan mengekalkan bentuk badan. Menjadi asas pautan bagi haiwan untuk menggerakkan badan. Video menunjukkan beberapa jenis haiwan yang terdiri daripada rangka luar seperti udang, ketam, kalajengking dan juga laba-laba. Apakah rangka luar? Rangka luar ialah jenis sokongan bagi kebanyakan invertebrata di mana haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang terdiri daripada lapisan keras kiting beliling atau cengkerang. Berfungsi untuk menyokong berat badan, mengekalkan bentuk badan dan melindungi organ dalaman haiwan. Seterusnya kita lihat rangka hidrostatik. Contoh haiwannya ialah ulat bulu, beluncas, lintah dan tapak Sulaiman. Apakah pula rangka hidrostatik? Sesetengah haiwan invertebrata yang berbadan lembut seperti cacing tidak mempunyai sebarang tulang di dalam badan. Haiwan ini disokong oleh rangka hidrostatik. Terdiri daripada dinding berotot yang melitupi rongga badan yang diisi dengan berdalih. Berdalih ini mengenakan tekanan pada dinding berotot badan dalam semua arah menyebabkan badan haiwan yang lembut menjadi tegar, mengekalkan dan mengawal bahagian badan serta memainkan peranan dalam pergerakan haiwan tersebut.
Kesimpulan bagi HP pertama kita ialah sistem sokongan penting dalam menyokong berat, mengekalkan bentuk badan dan tapak pelekatan otot. Sistem sokongan terbahagi kepada dua, iaitu vertebrata mempunyai tulang belakang dan invertebrata tidak mempunyai tulang belakang. Haiwan yang mempunyai tulang belakang mempunyai rangka dalam. Contohnya, kucing, lembu, tikus, rusa, helang, ular dan manusia. Manakala invertebrata terbahagi kepada dua, iaitu yang mempunyai rangka luar seperti kalajengking, semut, lipan, belalang, lipas, laba-laba. Manakala rangka hidrostatik pula terdiri daripada obor-obor, lintah bulat, beluncas, cacing dan sebagainya. Baiklah, kita tengok satu contoh soalan. Nyatakan dua perbezaan antara jenis sokongan rangka dalam dan rangka luar dan dua contoh haiwan atau organisma. Okey, perbezaan bagi rangka dalam terdiri daripada tulang dan rawan, manakala rangka luar terdiri daripada kiting yang keras dan tidak berkembang. Contoh haiwan yang mempunyai rangka dalam ialah buaya, lembu atau apa-apa haiwan dari vertebrata. Manakala rangka luar contohnya belalang, lipas dan haiwan invertebrata. Video menunjukkan reriang di mana kita akan menghubungkaitkan saiz rangka luar dengan pertumbuhan haiwan. Graf menunjukkan pertumbuhan rangka dalam. Pertumbuhan boleh diukur dan dilihat dengan membina graf unit pertumbuhan melawan masa. Graf ini dinamakan lengkung pertumbuhan berbentuk sigmoid. Unit pertumbuhan boleh diukur dalam unit ketinggian cm, isi padu cm padu, jisim tegar dalam gram dan jisim kering juga dalam gram. Lengkung pertumbuhan yang berbentuk menunjukkan fasa-fasa pertumbuhan dan kadar pertumbuhan yang dialami oleh organisma. Jadi lengkung pertumbuhan ini khusus untuk haiwan dengan rangka dalam. Graf ini adalah graf bertangga bagi pertumbuhan haiwan rangka luar. Lengkung pertumbuhan haiwan dengan rangka luar seperti lipas dan belalang adalah berperingkat. Hal ini disebabkan rangka luar haiwan ini terbina daripada kiting yang bersifat keras dan tidak boleh mengembang. Anak-anak boleh lihat graf bertangga ini di mana panjang badan dalam cm melawan masa hari. Ada 3 peringkat iaitu telur, istar dan juga dewasa. Bahagian menegak menunjukkan pertumbuhan berlaku secara mendadak di mana pada masa ini serangga menyaling kulitnya yang dikenali sebagai proses adhesis. Bahagian melintang 1, 2, 3, 4, 5 menunjukkan peringkat pertumbuhan sifar di mana tiada pertumbuhan berlaku dan disebut instar. Rangka yang lembut akan berubah menjadi rangka yang lebih keras. Ini adalah proses bagaimana haiwan rangka luar menjalani proses adhesis. Lengkungan pertumbuhan bagi haiwan rangka luar adalah berperingkat. Kita panggil dia bentuk tangga. Apakah adhesis? Adhesis ialah proses penanggalan kulit iaitu rangka luar yang lembut. Saiz rangka akan bertambah sehinggalah mencapai peringkat dewasa. Mengalami proses metamorfosis iaitu proses perubahan haiwan dari telur, istar dan dewasa di mana proses ini berubah daripada rangka lembut menjadi rangka keras. Contoh haiwan ialah lipas, kalajengking, ketam. Gambar rajah ini menunjukkan perubahan proses adhesis bagi ketam daripada rangka lembut menjadi keras. Begitu juga
reriang. Namakan jenis lengkung pertumbuhan bentuk dan nyatakan satu organisma berdasarkan bentuk pertumbuhan berikut. Jika anak-anak faham, kita ada dua jenis graf, iaitu graf yang pertama berbentuk lengkung dan graf yang kedua berbentuk tangga. Jadi lengkung yang pertama ni adalah sigmoid, manakala bentuk yang kedua ni bertangga. Contoh organisma sigmoid berangka dalam seperti kuda, dan manakala bertangga contohnya adalah haiwan berangka luar seperti belalang. Seterusnya kita belajar SP yang ketiga, menghubungkaitkan rangka hidrostatik dengan pergerakan. Video menunjukkan pergerakan cacing di mana cacing ini bergerak daripada anterior ke posterior. Rangka hidrostatik ialah haiwan yang mempunyai pasangan otot yang dikenali sebagai otot berantagonis, mengecut dan mengendor secara bersilih ganti. Otot yang terlibat ialah otot lingkar dan otot membujur. Haiwan rangka hidrostatik juga mempunyai kereta iaitu bulu halus. Okey. Fungsi rangka hidrostatik ialah untuk menyokong badan, mengekalkan bentuk badan dan melindungi organ dalaman. Contoh haiwan adalah seperti beluncas, lintah, cacing. Bagi memahami lagi rangka hidrostatik, kita belajar mekanisme pergerakan bagi cacing tanah. Cacing tanah bergerak dengan bantuan pengecutan dan pengendoran otot lingkar dan otot membujur yang berlaku secara berlawanan daripada bahagian anterior, bahagian hadapan dan juga posterior, bahagian belakang. Apabila otot membujur mengecut dan otot lingkar mengendur, segmen-segmen pada bahagian badan cacing tanah akan memendek dan menebal. Kereta pada segmen ini akan mencekam tanah. Pada masa yang sama, segmen-segmen lain pada bahagian cacing tanah akan memanjang dan menipis. Hal ini berlaku kerana otot lingkar mengecut dan otot membujur mengendur. Kereta pada bahagian segmen ini akan melepaskan cengkaman untuk membenarkan badan cacing tanah memanjang dan bergerak ke depan seperti pergerakan video ini. Bagi meningkatkan lagi pemahaman anak-anak, kita cuba jawab soalan ini. Rajah menunjukkan pergerakan seekor cacing di atas tanah. Namakan jenis sokongan bagi seekor cacing. Jadi seekor cacing ini mempunyai rangka hidrostatik. Namakan bahagian yang boleh berpi. Bahagian boleh berpi dikenali sebagai kereta. Apakah fungsi kereta? Untuk membantu pergerakan cacing. Pada rajah, tandakan arah gelombang pengecutan, iaitu bergerak daripada anterior ke posterior. Boleh ya? Baiklah anak-anak, kita teruskan lagi dengan SP yang keempat, iaitu menghuraikan fungsi rangka dalam bagi haiwan. Kita akan lihat fungsi rangka dalam bagi vertebra darat, contohnya gajah, ikotik seperti ikan paus dan juga burung. Vertebra darat disokong oleh lengkungan pectoral di bahu dan lengkungan pelvis di punggung. Rangka dalam menyokong berat badan, memberi bentuk dan melindungi tisu lembut dan organ badan. Anak-anak boleh lihat gambar gajah ini. Ini merupakan lengkung pectoral dan bawah ni adalah lengkung pelvis. Seterusnya kita tengok vertebra akuatik iaitu ikan paus. Lengkungan pectoral dan pelvis haiwan vertebra akuatik adalah sangat kecil dan lemah. Ini adalah lengkungan pectoral dan sebelah sini adalah lengkungan pelvis. Berat badan haiwan disokong dengan daya apungan air. Dan yang ketiga ialah burung. Burung mempunyai tulang berongga yang ringan dan lebih kuat daripada tulang yang padat. Tulang berongga membolehkan burung terbang. Burung mempunyai tulang yang disokong yang diberi nama sternum.
Baiklah, kita cuba labelkan lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis pada rangka haiwan di bawah. A merupakan lengkungan pectoral, manakala B adalah lengkungan pelvis. Soalan seterusnya, untuk menyokong saiz badan yang besar, gajah mempunyai lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis yang besar. Mengapakah ikan paus yang besar mempunyai lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis yang kecil boleh menampung berat badannya? Jadi jawapannya ialah ikan paus dia ada satu daya yang menyokongnya yang kita panggil sebagai daya apungan. Jadi berat badannya disokong oleh daya apungan. Kita pergi ke SP yang kelima, iaitu mencerakingkan sistem rangka manusia. Ini menunjukkan pergerakan bagi rangka manusia. Rangka manusia terbahagi kepada dua, iaitu rangka paksi dan rangka appendage. Terdapat tiga jenis rangka paksi, iaitu tengkorak. Tengkorak manusia terdiri daripada dua bahagian, iaitu tulang kranium dan tulang muka. Tulang kranium berfungsi melindungi otak dan tulang muka berfungsi memberikan bentuk asas atau rangka muka dan juga menyokong gigi. Rangka paksi yang kedua ialah turus vertebra. Turus vertebra terdiri daripada 33 ruas tulang kecil atau vertebra terpanggil. Tulang-tulang yang bersama ini akan membentuk satu turus yang kuat dan boleh melentur. Turus vertebra ini mempunyai satu fungsi yang amat penting, iaitu melindungi saraf tunjuk. Tulang paksi yang ketiga ialah tulang rusuk dan sternum. Rusuk manusia dibentuk daripada 12 pasang tulang rusuk yang bersendi dengan vertebra toraks di bahagian belakang. 7 pasang tulang rusuk bersendi dengan sternum secara terus dan 3 tulang rusuk lagi bersambung secara tidak langsung oleh rawan. 2 pasang lagi yang terakhir tergantung bebas. Sternum dan tulang rusuk berfungsi melindungi organ utama iaitu jantung dan paru-paru. Ke appendage pula ada 4 bahagian. Bahagian yang pertama ialah lengkungan pectoral. Terdapat sepasang lengkungan pectoral di dalam badan manusia. Lengkungan pectoral ini menghubungkan tulang tangan dan rangka paksi. Lengkungan pectoral terdiri daripada tulang clavicle dan tulang scapula. Appendage yang kedua ialah tulang tangan. Tulang tangan terdiri daripada humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus dan phalanx. Hujung humerus yang berbentuk bulat bersendi dengan lengkungan pectoral. Hujung humerus yang di sebelah bawah bersendi dengan radius dan ulna. Radius dan ulna bersendi dengan tulang carpus yang membentuk pergelangan tangan. Tulang metacarpus membentuk tapak tangan dan bersendi dengan tulang carpus. Phalanx yang membentuk jari akan bersendi dengan tulang metacarpus. Rangka appendage yang ketiga ialah lengkungan pelvis. Lengkungan pelvis ini bersendi dengan rangka paksi. Lengkungan pelvis berbentuk daripada sepasang tulang punggung. Lengkungan pelvis menyokong berat badan, melindungi pundi kecing dan organ. Appendage yang keempat ialah tulang kaki. Tulang kaki terdiri daripada femur, tibia, fibula, tarsus, metatarsus dan phalanx. Hujung tulang femur yang berbentuk bulat bersendi dengan lengkungan pelvis. Hujung sebelah bawah femur pula bersendi dengan tulang tibia dan juga fibula. Tibia dan fibula merupakan tulang pada betis. Hujung bawah tulang tibia dan fibula ini bersendi dengan tulang tarsus, iaitu pergelangan kaki. Tulang tarsus bersendi dengan tulang metatarsus yang membentuk tapak kaki. Metatarsus pula bersendi dengan tulang phalanx atau tulang jari kaki. Jom kita buat soalan pemahaman. Yang pertama, antara yang berikut yang manakah bukan tergolong dalam rangka paksi? Rangka paksi ada 3, iaitu tengkorak, turus vertebra dan juga tulang rusuk. Jadi yang salah ialah lengkungan pelvis. Yang kedua, antara yang berikut yang manakah bukan tergolong dalam rangka appendage? Rangka appendage ada 4. Okay.
iaitu lengkungan pectoral, lengkungan pelvis dan tulang kaki. Jadi tengkorak ni adalah rangka paksi. Jawapannya adalah C. Seterusnya kita belajar HP yang ke-6 iaitu menjalankan eksperimen untuk membandingkan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga. Gambar rajah di sebelah kiri menunjukkan gulungan bagi kertas yang mewakili tulang padat dan yang sebelah sini pula ialah tulang yang berongga. Eksperimen dijalankan di Mama di mana ini menunjukkan susunan buku bagi tulang padat. Soalannya, tulang yang manakah lebih kuat? Kesimpulan daripada eksperimen kita boleh nyatakan bahawa tulang padat adalah tulang yang lebih kuat berbanding dengan tulang yang berongga. Jom kita lihat perbandingan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga. Haiwan vertebra darat seperti gajah mempunyai tulang yang besar, padat dan kuat. Kerana keseluruhan berat badannya disokong oleh rangka dalam, manakala burung mempunyai tulang yang berongga, membolehkan ia terbang dengan laju dan cepat. Mempunyai beberapa kelebihan, iaitu ringan dan kuat, membenarkan vertebra bergerak dengan lebih cepat dan memerlukan kalsium dan fosforus yang HP yang terakhir ialah menghubungkaitkan sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Sistem sokongan yang baik membolehkan suatu haiwan itu bergerak dengan lebih cekap dan juga lancar. Kestabilan suatu haiwan berbeza mengikut titik keseimbangan pada sistem sokongan haiwan tersebut. Pusat graviti. Pusat graviti merujuk kepada titik keseimbangan suatu sistem sokongan atau objek. Titik keseimbangan ialah titik keseluruhan berat sistem sokongan atau objek itu bertindak untuk mengimbangi kedudukan sistem sokongan atau objek tersebut. Ada dua jenis haiwan, jadi haiwan manakah yang lebih stabil? Jawapannya adalah buaya. Kenapa? Why? Sebab zirafah kurang stabil semasa berdiri kerana pusat graviti dia lebih tinggi berbanding buaya ataupun kura-kura yang stabil secara semula jadi kerana mempunyai pusat graviti yang rendah. Pula kestabilan. Kestabilan ialah kebolehan suatu objek untuk mengekalkan kedudukan asalnya. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kestabilan suatu objek atau sistem sokongan, iaitu pusat graviti di mana objek dengan pusat graviti yang lebih tinggi kurang stabil berbanding dengan objek yang mempunyai pusat graviti yang rendah. Yang kedua ialah luas tapak. Objek dengan luas tapak yang besar lebih stabil berbanding dengan objek yang mempunyai luas tapak yang berbeza. Dua faktor ini mempengaruhi kestabilan sesuatu objek. Baiklah, kita tengok sistem sokongan yang mempengaruhi kestabilan bagi haiwan-haiwan ini. Yang pertama, zirafah. Zirafah mengangkangkan kakinya semasa minum air untuk merendahkan pusat gravitinya dan menambahkan luas permukaan. Haiwan yang kedua, buaya dan kura-kura mempunyai pusat graviti yang rendah dan luas tapak yang besarlah, tapak yang luas. Ketiga, haiwan yang berbadan besar seperti badak sumbu mempunyai kaki yang pendek untuk merendahkan pusat gravitinya. Kangaroo menyokong badan dengan menggunakan ekor untuk menambahkan luas permukaan bagi menstabilkan dirinya. Seterusnya kita tengok beberapa soalan. Soalan pertama, rajah di bawah menunjukkan seekor haiwan. Haiwan jantan ini mampu melompat dalam ketinggian hampir 2 meter. Bagaimanakah ia memastikan keadaannya stabil ketika melompat? Okay. Kangaroo ni yang membantu dia melompat ialah ekor dia. Okay. Ekor dia yang besar dan berat merupakan sokongan bagi kestabilan haiwan ini. Yang terakhir kita lihat soalan pemahaman. Rajah 1.1 dan rajah 1.2 menunjukkan dua jenis haiwan.
Nyatakan jenis sokongan pada kedua-dua organisma tersebut. Organisma ini adalah organisma yang mempunyai rangka dalam. Merujuk kepada rajah 1.1 iaitu gajah, bagaimana organisma ini menyokong berat badannya? Okey, kerana gajah ini mempunyai lekungan pektoral dan lekungan pelvis yang kuat. Namakan jenis tulang yang dimiliki oleh organisma tersebut. Tulang ini kita panggil sebagai tulang padat. Merujuk kepada rajah 1.2, namakan bahagian yang terdapat pada organisma ini yang berfungsi sebagai tempat pelekatan otot untuk penerbangan. Okey. Jadi yang melekat kat situ ialah kita panggil sebagai sternum. Namakan jenis tulang yang dimiliki oleh organisma tersebut. Okey, burung mempunyai tulang berongga. Nyatakan satu kelebihan tulang ini bersifat ringan dan juga kuat. Sekian sahaja perkongsian cikgu tentang tajuk 6.1 sokongan pergerakan dan pertumbuhan haiwan. Semoga berjumpa lagi. Terima kasih. Bye.